Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta huzna idza syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jangkauan, ahli jangkauan pentadbiran masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan ahli hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dalam keadaan kita susah sekarang ni sebenarnya kita dilanda atau kita diuji oleh Allah dengan penyakit COVID-19. Kita tengok di mana-mana tak seperti biasa rengang keadaan, kurang dan sebagainya. Pun begitu, kuliah kita masih berjalan insya-Allah. Kita datang juga untuk kuliah kita, kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada kita berganda yang lebih daripada biasa. Kerana inilah usaha kita untuk kita mengadakan kuliah maghrib. Jadi tuan-tuan, di malam ni insya-Allah kita tengok kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Malam ni kita tengok Imam Ghazali membincang mengenai taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kepada Allah. Ya, kita tengok apa cerita Imam Ghazali bincang tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Ghazali menyebut dalam buku beliau Minhajul Abidin, kata beliau, taubat yang dijalankan tanpa adanya pendahuluan akan terasa berat. Oleh sebab itu dalam bertaubat terdapat 3 pendahuluan. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahawa kita orang yang beribadat kepada Allah SWT ni wajib kita bertaubat kepada Allah SWT. Mana bukan wajib fiqh, mana tak bertaubat atau berdosa, tidak. Mana dalam tasawuf, mana kita dituntut supaya kita bertaubat kepada Allah SWT. Mana bagaimana kita nak beribadat kepada Allah kalau kita tidak bertaubat kepada Allah? Bagaimana kalau kita nak beribadat kepada Allah sedangkan kita banyak dosa? Dosa banyak, bagaimana? Sebab itulah kita beribadat tak merasa manis sebab kita ada dosa. Sebab tu kalau kita beribadat tanpa dosa, tak ada dosa, manisnya ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah untuk kita beribadat kepada Allah supaya mendapat kemanisan. Sebab itulah Imam Ghazali suruh kita, mewajibkan kita supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan-tuan. Kalau kita tengok, kita tengok seorang kadang-kadang semayang, kita tengok tak ada semangat. Tak ada semangat semayang. Nak habis 4 rakaat Zuhur pun berasa berat. Sebab dia ada dosa. Dosa dia tidak bertaubat kepada Allah. Bila kita tengok pula seorang yang semayang tak berhenti-berhenti dah. Kita tengok lepas solat fardu, solat sunat pula 2 rakaat. Lepas tu pula 2 rakaat pula. Lepas tu tak berhenti-berhenti. Itu sebab dia tidak ada dosa kepada Allah. Dia licin, bersih daripada dosa. Maka sebab tu ibadat dia jadi dijalankan dengan baik. Ibadat dia Allah. Lepas solat. Lepas solat. Dan solat ni tuan-tuan, kita solat ni, kita beribadat kepada Allah ni ibarat raja membuat satu jamuan. Bila sebut jamuan diraja ni memang hebat. Jamuan diraja memang hebat. Mana raja buat jamuan,
Makanan lazat. Sedap makanan. Beraneka lagi, kuih muih banyak. Tempat jamuan pun cantik. Jamuan diraja. Lepas tu bila dia buat jamuan, dia buat kuih dengan sediakan air, pelbagai-bagai minuman. Dijemput orang ramai untuk menikmati jaudah di raja itu. Bukan setiap orang datang. Ambil nak makan apa? Ni nasi, ini ada sate. Ambil masuk. Setengah orang datang makan biasa, tak ada rasa apa. Biasa je makan. Makan 2 ketul sate, 2 cucuk daging, tak nak dah. Ada setengah tu, Allah lazatnya, sedapnya, makan lagi, makan sate. Sedapnya, makan laksa kuala lagi. Sedapnya, makan lagi. Ya Allah, sedap. Begitulah ibarat orang yang sembahyang. Kita sembahyang kepada Allah ni. Ada orang yang solat biasa, tak ada kemanisan, tak ada. Tak manis solat. Tak manis. Rumah dekat dengan masjid, rasa jauh. Masa nak datang masjid, kena naik helikopter, rasa jauh. Kan dia tidak ada kemanisan dalam solat. Tak ada kemanisan. Kalau solat kat rumah, nak habis solat fardu tu, Allah. Berat. Datang masjid, okey sikit ada orang tengok, nak solatlah juga sunnah. Itu mana orang yang tak ada kemanisan dalam solat. Tapi ada hamba Allah, Masya Allah. Allah yang kata makan jamuan diraja tadi sedapnya makan. Begitulah orang yang hamba Allah yang dia tak ada dosa. Tak ada dosa, tak ada dia. Dosa kecil-kecil dia bertaubat habis. Tak ada, tak biar dosa. Sedapnya solat, ya Allah. Kita tengok tak, solat 2 rakaat. Bangun lagi tengah malam, pukul 3 pagi solat kepada Allah. Solat tu kau solat. Allahu Akbar. Tak cukup mani dah. Bila selesai solat, habis solat maghrib ni, cita-cita nak solat isyak pula. Selesai solat isyak, nak solat subuh Jumaat besok ni. Begitulah kemanisan solat. Tuan-tuan pernah dengar Syekh Maulana Syekh Ilyas, seorang pengasas jamaah tabligh di India. Yang tabligh yang duk sampai kat kita ni, pengasas dia adalah Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ni tuan-tuan, dia berjalan dengan kawan dia satu hari. Jauh perjalanan. Sampai di satu tempat, dalam keadaan matahari terik dengan kepanasan tu, dia berhenti di satu tempat. Ada satu pokok kayu di situ, dan ada air di situ. Berhentilah Maulana Ilyas dengan sahabat tadi, berhenti. Sahabat tadi bila berhenti tu, tidur lalu. Tak tahan. Panah lagi, peluh lagi, ngalapa lagi. Sampai bawah pokok tu, dia tidur terus kawan tu. Maulana Ilyas tidak. Dia pergi ambil wuduk di tepi tu, dan dia solat. Dia solat 2 rakaat. Dia solat. Sehingga kawan yang tidur ni tersedar, heran tengok. Allah, Maulana tak penat ke dari jauh berjalan bersama saya? Saya ni rasa Allah penat, tidur. Tapi saya tidur, saya rehat. Maulana tak rehat, duk solat lagi, bagaimana? Jawab Maulana,
Dia kata orang ni berbeza. Ada setengah orang nak rehat dalam tidur. Ada setengah orang nak rehat dalam solat. Allah ni tuan-tuan. Rehat dalam solat. Maulana Ilyas. Dia rehat dalam solat. Solat tu lah rehat. Ni tuan-tuan. Kita nak ginilah ibadat kepada Allah. Lepas itulah kita tak nak ibadat. Kita nak buat ibadat kepada Allah ni. Tak nak bercampur dengan maksiat. Tak nak. Tak nak. Kita makan rasuah. Lepas tu kita pergi solat. Tak sedar solat kita. Tak manis. Kita deraka kepada ibu bapa. Lepas tu kita pergi solat. Tahu, kita buat dosa. Tak manis solat kita. Kita mengupak kepada orang. Kita bercakap hal keburukan orang. Kita dedah keaiban orang. Lepas tu kita ambil wuduk pergi solat di masjid. Tak nyaman solat kita, tuan-tuan. Itulah solat kita nak kemanisan tu. Kata Imam Ghazali, kita kena bertaubat daripada dosa kita. Supaya Allah buang dosa. Allah hapung dosa. Allah mani ibadat kita. Saya rasa pernah saya cerita dia tuan-tuan dulu. Bahawa Hamka Indonesia. Kita pernah dengar Hamka. Hamka ni seorang syekh yang membuat tasawuf moden di Indonesia. Dia buat tasawuf moden, Hamka. Jadi kita nak cerita tentang tasawuf moden, nak ceritanya tentang Hamka. Hamka ni Masya Allah, ni orang terkenal di Indonesia. Nak ceritanya satu hari dia pergi di Amerika. Zaman tu nak sampai di Amerika, berat juga, nak kena ikut laut. Kapal terbang tak ada masa tu. Ikut jalan laut. Berapa bulan tu berlayar di tengah laut. Nak sampai di Amerika. Berlayar. Sampailah di Amerika, Masya Allah. Setelah 2 bulan atau sebulan lebih perjalanan. Bayangkan masuk Teluk Jawa, pergi ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai ke Amerika. Kita nak pergi ke Mekah pun rasa sebulan 2 bulan juga zaman dulu. Amerika lagilah jauh. Jadi nak ceritanya, bila Hamka sampai di Amerika, Hamka pun masuklah di sebuah hotel. Dia ada satu hotel di Amerika. Dia masuk di sebuah hotel, nak menginap di sebuah hotel. Bawa masuk barang-barang Hamka, masuk semua barang-barang dia. Tiba-tiba Hamka rehat di dalam bilik hotel dia sekitar pukul 10 malam gitulah. Datang seorang yang ketuk pintu malam, ketuk pintu waktu malam. Pukul 10 malam, tak ada orang, Hamka seorang di bilik di hotel. Hamka buka pintu. Tengok, siapa tuan-tuan? Seorang gadis, seorang perempuan yang cantik. Perempuan Amerika cantik, dengan rambut, dengan muda. May I save you? Dia kata, boleh tak saya nak khidmat untukmu malam ni? Tanya perempuan tu kepada Hamka. Boleh tak saya nak khidmat kepada tuan di malam ni? Nak ikut apa saja khidmat. Hamka terkejut. I'm sorry. No. Hamka kata, aku tak nak, minta maaf. Minta maaf. Jadi Hamka kata, kalau aku berzina dengan perempuan ini di malam ini, aku tidur dengan perempuan ini malam ini, besok bagaimana saya nak berdoa dengan Allah? Malunya kepada Allah. Besok nak salat subuh bagaimana? Malunya kepada Allah. Itulah tuan-tuan nak cerita bahawa Imam Ghazali mengatakan bahawa kita kena mengampun dosa kita dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat
100 kali sehari semalam. Sedangkan Rasulullah dijamin syurga. Allah jamin masuk syurga. Allah jamin jauh pada neraka. Kita lagilah Allah tak jamin masuk syurga. Lagi perlu kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita bertaubat kepada Allah. Nah, dengan kita bertaubat, neraka belum tentu lagi kita nak lepas. Syurga belum tentu lagi kita dapat masuk. Kita perlu bertaubat daripada dosa. Kita perlu bersih dosa-dosa kita. Inilah tuan-tuan, supaya ibadat kita jadi manis. Baik, kita tengok apa kata Imam Ghazali dalam buku beliau. Kata Imam Ghazali, taubat yang dijalankan tanpa adanya pendahuluan akan terasa berat. Kerana taubat ni sebelum pada kita bertaubat tu dia ada pendahuluan dulu. Kalau kita tak buat pendahuluan dulu, jadi berat taubat kita kepada Allah. Kita akan merasa berat. Sama dengan kita nak solat tahajud malam 2 rakaat tu. Kita solat dulu pendahuluan tahajud. Apa makna pendahuluan tahajud? Solat 2 rakaat ringan-ringan. Ringan-ringan dulu. Sekadar baca Qul Allah 10 kali pada rakaat pertama. Baca Qul Allah 10 kali rakaat kedua. Tu dia panggil muqaddimah tahajud. Ringan-ringan. Lepas tu lah rakaat 2 rakaat yang lepas pada itulah barulah kita memberat. Kita baca surah Yasin tahajud kita. Kita baca surah Dukhan. Kita baca surah Waqiah. Kita baca surah Tabah. Itu tahajud kita. Panjang sujud, panjang rokok, panjang berdiri kita kepada Allah. Itu kita nak. Itulah yang dikehendaki oleh Imam Ghazalinya. Kita nak supaya kita nak bertaubat tu biar ada pendahuluan taubat. Bagaimana? Apakah pendahuluan taubat? Imam Ghazali menyebut, oleh sebab itu dalam bertaubat terdapat 3 pendahuluan. Kita nak taubat ni kita kena ada 3 yang ada dalam hati kita. Pendahuluan ada 3 untuk kita bertaubat kepada Allah. Pertama, kita menyedari bahawa dosa adalah sesuatu yang amat buruk. Kita kena sedar bahawa dosa satu perkara yang amat buruk. Dosa satu perkara yang paling menjadikan kita sengsara di hari akhirat besok jika kita tidak bertaubat di dunia ni. Kita kena ingat, dosa ada pada kita, ada pada seseorang. Maka dosa tu menjadikan kita tak bersih, tak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dosa. Kita kena ingat, kotornya dosa. Kotornya dosa yang ada pada kita, kita tidak taubat. Kotornya dosa. Itulah kita perlu kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kepada taubat. Kita sekarang ni kalau kita tengok najis-najis kotornya, kita tengok benda-benda yang bau busuk kotornya. Tapi ingat tuan-tuan, dosa ni kotor. Sangat kotor sekali dosa. Sebab tu bila kita buat dosa, terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita buat dosa kecil, misalnya dosa kecil. Dosa kecil bila kita buat berterusan, dia akan jadi besar. Lepas itulah kita buat dosa kecil, kita bertaubat. InsyaAllah kita tak ada dosa, kita bersih. Ada dosa ya Allah. Bila diri kita ada dosa, Allah, kita tak akan merasa tenang. Kita beribadat, kita pun tak berasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab diri kita banyak dosa. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita nak supaya kita ni sentiasa bersih. Ada kok orang tak ada dosa, tak ada, mustahil. Tapi sentiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Sikit.
insya-Allah kita tak akan ada dosa lagi. Inilah tuan-tuan. Allahu Akbar. Manakala dosa ni disebut dalam kitab, dia kata najis dosa. Najis dosa. Kita tak nak, walaupun dosa kecil tu ada pada kita tak nak. Hak besar sama tu lah kita tak nak. Nah, ini tuan-tuan. 10 sen masuk dalam poket kita. Allah minta maaf lah, ni duit siapa? Nah. Usah kena sejuta rasuah tak nak. Usah kena sejuta 10 sen pun tak nak. Nah. Mana kita nak bersih daripada dosa. Ya Allah. Sebab itulah kita jadi berat. Nak mari semayang berat kerana dosa. Dan kita ni, Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah daripada fahsya dan munkar. Sembahyang menjadi benteng kepada dosa-dosa, kepada fahsya dan munkar, menjadi benteng. Tapi kita sedih, kita di zaman sekarang ni, seolah sembahyang lain, dosa lain, seolah gitu. Tak ada kesan. Buat dosa, sembahyang. Allah, bagaimana nak khusyuk solat? Bagaimana Allah nak menerima solat? Allahu Akbar. Nah, kita ni, solat kita tak boleh mencegah kejahatan tu. Solat kita. Kadang-kadang kita tengok orang masuk mahkamah pakai kepiah putih. Nah, waktu nak hukum, nak masuk dalam penjara ataupun nak hukum gantung, pakai kepiah putih. Allah. Inilah kita nak, supaya kita tak nak dosa. Dia kata buat dosa. Sebab tu kita kena ingat, dosa sangat keji. Dosa sangat keji. Kita nak berdoa kepada Allah, bagaimana kita berdosa. Sebab tu orang Syiah, tuan-tuan, orang Iran, dia ambil budak berdoa. Sebab dia ingat kata budak ni tak berdosa, tak ada dosa. Budak, kita tengok syekh-syekh solat, janggut panjang-panjang solat. Tapi bila berdoa, budak yang berdoa. Sebab apa? Dia kata budak tak ada dosa. Doa Allah terima. Tak. Tu orang Syiah. Itulah. Sebab tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya pun sama tuan-tuan, banyak dosa. Inilah kita nak, supaya kita tak nak dosa. Kita minta jauh daripada dosa. Lagi umur-umur seperti saya ni, umur hujung ni. Umur yang tak berapa lama lagi dah. Memang. Kadang-kadang kita rasa 10 tahun lagi tu bilangannya, tapi isi tak lama. Gelak cerah, pejam celek. Habis. Sekejap. Lepas tu tuan-tuan, kita sedialah. Kita bertaubat kepada Allah. Taubat. Sekarang ni mudah mati sungguh sekarang. Saya ada dengar seorang tunggu isteri interview. Isteri dia, anak dia, 3 orang duduk dalam kereta. Lepas tu on aircon. Isteri dia tinggal duduk sini lah, nak pergi interview. Datang dah kerah dah. Suami tak ada. Umur 38. Muda dah. Bandingan kita ni muda. 38 mati. Mati tuan-tuan. Sekarang ni mudah mati. Sebab tekanan. Macam-macam tekanan. Zaman sekarang ni, zaman COVID ni, zaman orang tak ada kerja. Buang kerja. Yusah pun dia buang pekerja dia. Dia buang. Tahun lepas berapa yang tak sambung kontrak. Tahun ni bulan 12 ni pula berapa orang pula. Tak ada nak bayar gaji.
Tak ada. Terpaksa ambil hak kritikal, hak itu buang. Tak. Syarikat lain lagi Allah banyak, tuan-tuan. Ini satu ujian besar. Nah. Waktu tuan-tuan, kita ingatlah, kita sedialah mati bila-bila masa, kita sedia mati. Dengan kita bertaubat dosa kepada Allah Ta'ala. Bagilah kita bersih daripada dosa. Itu pertama. Kata Imam Ghazali. Kita kena sedar dosa tu sangat keji. Yang kedua, sedar dan ingat akan kerasnya hukuman dan kemurkaan Allah yang mana kita tidak akan kuat menghadapinya. Kita kena sedar bahawa dosa tu akan menjadikan kita menerima balasan daripada Allah yang kerah. Dosa daripada Allah yang kerah, yang kita tak mampu nak menanggung. Tak mampu. Oh, kalau kita mampu menanggung, tak apa. Tak mampu. Teruk dosa Allah. Teruk. Oh, Masya Allah. Teruk seksaan Allah kepada orang yang berdosa. Teruk. Dalam Quran Allah menyebut bagi orang yang diseksa oleh Allah, dibakar semua kulit-kulit, dia jadi habu. Tumbuh kulit lain pula. Allah, kita jadi habu selesai tak? Dia jadi habu selesai tak? Dicipta semula kulit semula, bakar pula. Allah, Masya Allah, seksa Allah. Dan saya terbaca dalam kitab Durratul Nasihin, dia menyebut tentang seksa Allah Ta'ala. Seksa Allah Ta'ala, pelbagai Allah menyeksa seseorang itu yang diaku kepada Allah. Pelbagai. Antaranya orang yang makan kayu duri. Ini di Arab lah. Di negara Arab ni ada satu pokok kayu yang berduri. Yang berduri. Pokok kayu ni berduri. Dan yang boleh makan pokok kayu ni unta yang makan. Sebab dia tekak tu panjang. Yang lain tu dia kecil, dia rendah. Tak boleh sampai nak ambil makan pokok kayu ni. Pokok kayu ni sedap, memang sedap. Tapi dia berduri. Jadi bila unta makan, bila dia makan tu, dia telan. Bila telan, duri dia lekat di tekak. Bila lekat di tekak, nak telan tak turun, nak kahit pun tak keluar. Duk lekat begitu. Bila lekat begitu, akhirnya badan jadi kuru. Unta mula kuru. Tak dapat nak makan, tak dapat nak telan, nak kahit, tak boleh. Akhirnya mati unta. Maka begitulah dalam neraka besok, Allah sediakan makanan yang berduri kepada kita. Allah. Setiap orang makan kayu duri, tak makan lapar. Dalam neraka lapar tak makan. Makan kayu duri lekat dia tekak. Nak telan tak boleh. Nak kahit tak keluar. Dia lekat dia tekak. Oh, pakak pergi berjumpa malaikat Zabaniyah minta tolong. Malaikat Zabaniyah pula tak layan, sombong, menunjuk kesombongan dia tu, sombong. Tak layan permintaan, tak layan. Sehingga ratusan tahun lamanya barulah dia layan. Kamu nak apa? Setelah kami nak air, minta air untuk diminum. Oh, tak apa, lepas pada dia kata, tak apa, dia pergi ambil air. Dibawa ma'in hamim, air yang mendidih, dibawa kepada kita. Nak telan duri dah tak boleh. Nak air, minta air, malaikat bagi air yang mendidih, minum tu hancur perut. Hancur perut. Allah. Seksanya dalam neraka, ya Allah.
Mana itulah seksa Allah kita tak tertanggung, tuan-tuan. Tak tertanggung seksa Allah ni. Jangan rasa, tak apa, seksa Allah aku boleh tahan. Seksa lah, nak seksa macam mana aku boleh tahan. Hei, jangan seksa Allah. Allahu Akbar. Allah menyeksa umat yang deraka kepadanya. Nah, berbagai-bagai cara. Itu antara cara. Ada juga disebut al-tinin. Al-tinin satu jenis ular yang bisa. Allah. Satu jenis ular yang bisa. Nama al-tinin ular bisa ni, ataupun nama juga Syuja'ul Aqra. Ataupun al-tinin. Dia kata ular ni dia menguak ya, dia menguak. Dia tak ketik, dia tak gigit lagi, dia menguak je. Pokok kayu mati. Pokok kayu mati. Tak, menguak saja. Menguak saja. Mati pokok kayu. Allahu Akbar. Mati pokok kayu. Menguak saja. Mati. Repuk-repuk mati habis dengan menguak je. Tak. Belum lagi patuk. Belum lagi patuk. Ya Allah. Itulah tuan-tuan. Ini bakal yang kita hadapi. Sebab tu tuan-tuan, kita bertaubatlah kepada Allah. Dosa-dosa ya Allah. Kita ingat. Kita sedar bahawa seksa Allah kita tak mampu menanggung. Tak mampu menanggung seksa Allah. Kita tak mampu. Dan seterusnya, hendaklah kita menyedari kelemahan dan kekurangan tenaga untuk menahan semua itu. Kita kena ingat kelemahan, kekurangan tenaga nak menanggung seksa Allah. Uish, tenaga mana mampu? Allah di padang mahsyar tu pepanah, matahari turun sejeka dengan kepala. Allah, otak gelegak dan tajam seperti mata cukur dah, seperti pencukur tu, mata kecil itu dibelah 7 untuk kita meniti di atas titik siratal mustaqim. Allah. Manakala pijak Allah kecil, mata cukur tu dah kecil, dah belah 7. Berjalan bagaimana tuan-tuan? Allah. Seksa Allah kita tak tertanggung. Allah, nak takutnya seksa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu seksa Allah. Bala Allah di dunia ni pun kita tak bertanggung. Tak tertanggung bala Allah. Kita tengok bala Allah, tsunami. Bala Allah yang sekarang ni, coronavirus. Kita tengok Allah. Banyak kes yang timbul di Perak kita. PKP, PKPB, PKPP, PKP balik. Entah berapa. Allah. Ramainya. Saya pernah sekali pergi hospital Ipoh. Biasa COVID dia tahu di tingkat 8. Atas sekali. Bila datang orang penyakit COVID, ditahan semua. Tak bagi. Ditahan semua. Kalau orang COVID nak lalu, tahan. Jangan. Lalu orang COVID lalu. Bila lalu tu, baru dia letak ubat terus. Pakai satu jenis sembuh, dia sembuh. Barulah boleh pergi. Memang ketat. Tapi kerap. Allah, kita tengok frontliner, orang kerja. Pekerja nurse. Allah letih. Tolak, kejap tolak, sekejap tolak. Banyaknya. Banyaknya penyakit tu bertambah. Allahu Akbar. Ni Allah bagi kepada kita tahun ni. Tu dia kata tahun 2020, 2019, hujung-hujung 2020. Tahun yang sangat panas. Tahun 2020. Sangat panas sekali. Masya Allah.
Dan bala Allah lagi kita tengok tsunami. Oh, tsunami kita tengok tuan-tuan. Belum pada tsunami, kita tengok dalam YouTube dan sebagainya. Belum pada tsunami tu kita tengok pergerakan orang duk bergerak. Nah, rumah-rumah batu cantik. Ada orang yang tahu, yang tak sedap, merasa macam sesuatu nak berlaku. Mereka dah lari dah, pergi jauh-jauh dah. Mereka yang tak sedar, tiba-tiba datang tsunami, ya Allah. Oh, datang. Nyebantai rumah ni jadi hancur. Hancur rumah. Tak jadi sekeping-sekeping dah hancur. Kuatnya lah. Allah. Masya Allah sungguh tuan. Kuatnya. Bantah. Dengan pokok-pokok habis. Ini dunia. Kita dah lemah dah dengan kuasa Allah. Ini dunia. Di dunia. Di akhirat Allah tuan-tuan. Janganlah kita mati bawa dosa ya Allah. Nah. Bawalah amal ibadat banyak. Jangan bawa dosa. Sentiasa sunat. Sentiasa kita salat sunat taubat. Nah. Bila ada masa, jadikan salat sunat taubat. Nah. Datang lepas pada salat sunat tahiyat masjid. Datang masjid awal-awal. Salat sunat taubat. Salat sunat taubat. Banyak ucap astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita rasa ada lagi satu bala yang nak datang lagi lepas pada penyakit coronavirus ni. Ada lagi satu bala. Nah, ada lagi satu bala. Nah. Ada orang mengatakan dunia ni akan tenggelam oleh laut. Darat akan ditenggelam oleh laut. Sebab laut dengan darat, ia banyak laut. Kita pergi di laut, di tengah-tengah laut, tak nampak dah dunia, tak nampak darat, tak nampak dah. Mana darat ni akan dipenuhi dengan air laut, habis semua. Ada orang menyebut-nyebut, nah, Allah alam. Semua tu bala Allah, tuan-tuan. Bala Allah. Nah. Patutlah kita sedialah, nah, sedia untuk kita mati. Allah. Takut tuan-tuan. Nah, takut sangat. Dunia tak menentu sekarang. Di Sepanyol, dak saya baca di Sepanyol, sejuk turun 35%. 35%. Oh, sejuk. Di Syria tu 02 tu kita rasa Allah, berasa darah dia beku. Rasa kecing tu keras, air kecing. Kita kecing tu rasa air kecing keras selalu. Kita rasa macam tu. Oh, secuknya dah. Bayangkan 35. Oh, orang Sepanyol duk macam mana? Nah, bayangkan. Ini satu benda baru yang akan berlaku, yang bakal, yang telah berlaku dan akan berlaku macam-macam lagi di masa hadapan. Nah, lepas tu tuan-tuan, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, nah, sedialah untuk mati. Nah, jangan mati tak bersedia. Nah, kita nak dengan kita bertaubat daripada dosa, dengan kita jauh daripada benda-benda maksiat, supaya kita jadi bersih daripada dosa. Kita yakin pembergian kita dengan Allah. Nah, di waktu kita nak mati, kita nak mengenang. Nah, waktu kita nak mati, waktu kita duduk di atas hamparan, tak boleh buat apa dah. Mata dia kelip, gerak kaki tak boleh, tangan tak boleh, apa dah tak boleh. Masa itulah kita ingat, mengenang kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dulu sedekah kepada orang, dulu tolong orang ni. Kita sedang menuju kepada Allah. Nah, kita merenung, Allah, rindu kepada Allah, asyiknya kepada Allah. Kalau Allah ambil nyawa, Allah ada ini.
kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kita tak nak bila kita nak mati, Allah, kita mengenang Allah banyaknya dosa. Allah, dulu zalim ke orang. Dulu buah petai orang tak pernah lekat, kita yang ambil jual. Allah mengenang dosa deh, Allah. Dan kan kita menghadap kepada Allah, dosa kita banyak. Kita buat zalim kepada orang. Kita rasuah. Allah tak nak, tuan-tuan, kita nak Allah supaya kita ni bersih daripada dosa. Baik, itulah kata Imam Ghazali. Dan tuan-tuan, kata Imam Ghazali, menghadapi terik mentari. Imam Ghazali kata menghadapi terik matahari pun teruk, terik matahari teruk dah kita. Oh, kita tak tahan dah. Setengah orang tu dia keluar pergi kebun awal-awal belum pernah naik matahari. Dia naik matahari dah. Panas. Gigitan semut gigit pun tak tahan. Semut api kan. Tak tahan dah gigitan semut. Belum lagi gigitan ular tedung. Tu semut baru. Tamparan polis. Allah. Ada seorang pemuda, dia cerita, dia ditahan di lokap polis kerana disyaki menagih dadah. Bukan meniaga dadah disyaki. Kerana dia duduk bersama orang meniaga. Dan pemuda ni duduk bersama dengan dia. Tiba-tiba polis datang serbu, ambil. Dia ambil sekali. Masuk dalam lokap. Dia kata masuk dalam lokap. Tak tahu siang atau malam. Lokap. Tak tahu. Nasi dibagi sikit je nasi. Sikit. Kalau minta ditumbuk. Makan nasi tak cukup minta, sudah tumbuk. Polis akan tumbuk. Dia ada satu polis yang in charge untuk menumbuk. Tidur di atas lantai. Pergi tandas tak boleh lama. Nak mandi boleh jangan lama. Mana akan tumbuk. Je. Silap sikit tumbuk. Allah. Tapah. Tamparan polis. Sakit. Itulah orang yang masuk lokak, dia kata Allah. Tak tahu. Siang dan malam tak tahu. Duduk dalam tu. Memang serik betul. Dan sebagainya. Orang akan merasa sakit. Semua ni orang rasa sakit. Apakah lagi kepanasan api neraka? Allah tanya. Bagaimana api neraka? Lakilah. Lepas tu tuan-tuan. Sebagai kesimpulannya. Marilah kita bertaubat kepada Allah. Solat sunat taubat. Biar rajin. Kita solat. Ada masa kita solat. Tak ada masa kita buat. Ada masa kita solat. Bila kita solat, taubat dan kita bertaubat kepada Allah. Allah hapung dosa. Bila Allah hapung dosa, kemanisan ibadat kita kepada Allah. Manis, sedap. Khusyuknya solat. Kita jadi ringan badan untuk kita bangun solat tahajud di waktu tengah malam, pukul 4, pukul 3.30 dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada bala coronavirus ini dan diampun kita daripada dosa dengan taubat kita insya-Allah Jadi malam ni setakat ni dah dulu. Kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut.
Allahumma rzuqna taubatan nusaha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna.